Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول أما بعلمون فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Marilah sama-sama kita menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk tuntutan amanah dalam bekerja. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, seorang Muslim hendaklah menjadikan seluruh kehidupannya sebagai ibadah. Ibadah bukan sekadar mendirikan salat, puasa, haji dan sebagainya. Kalau hanya salat dijadikan ibadat, ia tidak lebih setengah jam sahaja daripada 24 jam sehari. Sedangkan waktu yang paling banyak dihabiskan setiap hari adalah dalam melakukan pekerjaannya.
Tiga syarat utama untuk menjadikan seluruh pekerjaan kita sebagai ibadat adalah: yang pertama, niat. Niat bekerja hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kedua, pekerjaan dan cara bekerja mestilah menepati syarak ataupun selari dan tidak bercangkang dengan hukum syarak. Yang ketiga, matlamat bekerja adalah untuk kebaikan seperti mencari nafkah keluarga dan seumpamanya. Sudah menjadi lumrah ada pekerja yang kuat dalam ibadahnya, tetapi ketika melakukan pekerjaan ada sahaja perlakuan yang tidak membatalkan nilai ibadah dalam pekerjaannya, seperti perbuatan maksiat, sering culas dalam menepati masa, tidak menyelesaikan tanggungjawab, bahkan ada yang terlibat dengan rasuah dan sebagainya. Maka sifat amanah perlu diterapkan dan diperhatikan oleh individu yang bekerja bagi memastikan setiap pekerjaan yang dilakukan menepati kualiti yang diharapkan. Inilah salah satu ciri dan sifat pekerja Muslim yang sebenarnya. Sebaliknya, mengabaikan amanah dalam bekerja adalah merupakan suatu pengkhianatan, seperti mana larangan keras oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang dibaca di awal khutbah tadi, yang bermaksud: wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahuinya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada hamba-Nya yang beriman supaya tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan, kerana implikasinya sangat besar. Sedarlah bahawa kepercayaan yang diberikan kepada kita akan dipersoalkan dan seterusnya tercatat sebagai rekod hitam untuk jangka masa yang panjang. Ingatlah bahawa mengkhianati amanah adalah salah satu ciri munafik dalam amalan. Ada 3 tanda kita menjaga amanah dan dedikasi, malah kita sebagai Muslim yang baik dan menjadi contoh kepada masyarakat, termasuk kepada orang yang bukan Islam. Cara bekerja seperti inilah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Inna Allah ta'ala yuhibbu iza amala ahadukum amalan ay yuqtinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai apabila seseorang kamu melakukan sesuatu pekerjaan, dia melakukannya dengan teliti. Hadis riwayat Abu Ya'la. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, dalam menjaga amanah, beberapa perkara perlu kita titik beratkan, seperti menjaga waktu bekerja, ikhlas dalam memberi pandangan, tidak terjebak kepada penyelewengan seperti rasuah, pecah amanah dan juga penyalahgunaan kuasa. Sebaliknya, kita perlulah melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin, menggunakan seluruh keupayaan diri, potensi dan kepakaran yang dimiliki dalam melaksanakan tugas yang diberikan tanpa sebarang pengabaian dan penyelewengan. Perkhidmatan yang disulami sifat taqwa dan amanah serta norma-norma Islam adalah rahsia untuk suatu pencapaian yang hebat dan utuh sepanjang zaman. Sejarah telah membuktikan di mana sifat amanah yang ada pada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga digelar sebagai Al-Amin, telah menjadikan baginda seorang usahawan yang berjaya ketika beliau berkhidmat bersama Abu Talib dan juga Sayyidatina Khadijah. Dalam pada itu juga, pengurusan masa adalah penting bagi individu yang diberi amanah. Mereka seharusnya menggunakan sebaik mungkin waktu bekerja yang telah ditetapkan dengan cekap dan berkesan. Individu yang mempunyai sifat amanah akan sentiasa menghargai dan menepati masanya. Ia sama sekali tidak akan mengabaikan kualiti kerja yang dilakukan. Bahkan ia akan berusaha memperbaiki diri bagi mendepani cabaran masa akan datang. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Addil amanata ila
manittamanaka wa la takhun man khanaka. Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah menyerahkan amanah kepercayaan kepadamu, dan jangan engkau khianati orang yang telah mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Justru seorang pekerja kepercayaan untuk melaksanakan sesuatu tugas dengan memikirkan pentingnya sifat amanah dan tanggungan membuahkan hasil yang baik dalam kerjaya dan kehidupan kita. Intipati daripada yang pertama, pekerjaan adalah suatu tuntutan dan akan dihisap di hadapan yang terbaik dalam demi manfaat diri, keluarga dan organisasi. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sedar bahawa rezeki yang halal dan baik berpunca daripada sifat amanah dalam pekerjaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan katakanlah, wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Kemudian dia akan menerangkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah At-Taubah ayat 105. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Untuk itu, terimalah dengan baik saranan pihak kerajaan kebiasaan baharu untuk memerangi wabakatan diri serta masyarakat. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين ورضى اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدين والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسلك إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عناية ربانيتك وحفظه وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين والمظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini mencela, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan dan menginfakkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan tabung infak jariah umat Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمهان بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.